Okay, good morning. Okay, jadi kita mulakan. Okay, kita mulakan. Okay. Okay, selamat pagi. Kita mulakan sekarang. Okay, selamat pagi semua. Okay, terima kasih kerana dapat hadir pada pagi hari ini untuk mengadakan kelas online, iaitu kita akan adakan pecutan SPM Sains Rumah Tangga. Okay, jadi pelajar-pelajar yang sudah hadir pada hari ini, okay, yang masih belum lagi tulis nama dalam ruangan chat, bolehlah tulis nama supaya cikgu nampak kamu hadir pada hari ini. Okay, alright. Okay, jadi kita lihat soalan yang pertama. Kita mulakan dengan soalan yang pertama dulu. Okay. Okay, jadi bahagian A, ingat bahagian A adalah 20 soalan dan ada 50 markah lah. Jadi setiap soalan tu tak sama markah dia, ingat. Okay, jadi kamu kena baca baik-baiklah. Okay, nombor 1. Jadual 1 adalah tentang langkah-langkah menyediakan tugasan. Lengkapkan jadual di bawah. Mengisi ruang kosong di A, B dan C dalam jadual di bawah. Okay, this one very easy kan, kita sudah buat latihan. Okay, jadi ini adalah daripada tingkatan 4, bab yang kedua. Betul, salah, bab yang pertama. Bab 1 kan. Okay, jadi A jawab A, B dan C lah. So A ialah membina carta organisasi. Okay, B ialah menetapkan jangka masa tugasan dan C ialah mengerjakan tugasan dengan tema yang biasa dilaksanakan. Kita tengok soalan yang kedua. Okay. Jadual 2, kategori bukan sumber manusia yang terdapat di persekitaran manusia. Maksudnya ini adalah sumber manusia yang terdiri daripada sumber-sumber yang terdiri daripada bukan manusia. Okay, bukan manusia tu daripada soalan yang ditunjukkan tu ada wang, harta benda, infrastruktur. Okay. Dan satu lagi kemudahan masyarakat. Untuk kemudahan masyarakat tu adalah dah ada contoh diberikan tu. Perpustakaan awam, taman permainan kanak-kanak, pusat membeli belah. Okay. Alright, jadi soalan berdasarkan jadual 2, berikan contoh bagi setiap kategori di atas. Jadi bagilah contoh wang. Okay. Jadi apa contoh wang? Upah, komisen, gaji, bonus dan juga allowance. Alright, jadi kita sambung. Okay, B, harta benda. Okay, harta benda adalah bangunan, rumah, kereta dan ladang. Itu harta benda. Okay. Kemudian C, infrastruktur adalah seperti elektrik dan bekalan air. Boleh pilihlah satu. Okay. A1, B1, C1. Boleh saja bagi 2. Okay. Tidak masalah. Okay. Ketiga. Berikut adalah situasi dalam keluarga. Kenal pasti punca konflik berdasarkan situasi itu pada ruang yang disediakan. Okay. Jadi punca konflik ni kita tahu ada 3. Okay. Jadi Aini mengalami tekanan untuk belajar kerana menghadapi masalah untuk membeli bahan rujukan. Tak ada duit untuk beli bahan-bahan rujukan kan. So ini adalah masalah kewangan yang dialami oleh Aini. Okay, good. Kemudian yang kedua ialah ibu bapa yang sering bergaduh menyebabkan Syamil terlibat dengan budaya negatif. Okay, so ini adalah didikan ibu bapa. Dan yang akhir sekali, Lina sering bergaduh dengan kakaknya kerana berbeza pendapat. Yes, ini adalah halangan komunikasi. Alright, okay, jadi kalau ada soalan macam ni keluar lagi tentang konflik, pastikan kamu boleh jawab dengan tepat. Okay, good. Okay, keempat. Raja 1 menunjukkan alatan berteknologi di rumah Encik Abduh. Okay, apa alatan ini? Of course lah. Kamu tahu kan apa alatan ini? Dan jangan salah, kalau ditanya apa nama alatan ni, kamu tak tahu, gambar raja yang kamu nampak ni ialah penyedut hampa gas. Bukan penyedut habuk, bukan penyedut udara, Daniel. Cikgu kasih pencerahan saya. Okay, penyedut hampa gas. Okay, jadi soalan. Okay, jadi baca soalan. Soalan dia. Berdasarkan Raja 1, lengkapkan jadual di bawah dengan menghuraikan pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat kediaman. Okey, jadi ini adalah tajuk di bawah bab 2 kan? Okey, di bawah bab 2 iaitu tempat kediaman, bukan tempat kediaman. Bab 2 alat teknologi lah. Okey. Okey, bila bercakap tentang alat teknologi, of course
faktor yang akan mempengaruhi kita adalah dari segi masa, tenaga, perbelanjaan. Jadi kita cuba huraikan sedikit bagaimana faktor ini mempengaruhi kita. Faktor-faktor yang ditunjukkan inilah, okey. Untuk perbelanjaan, okey. Of course, kos pembelian yang mahal. Okey. Of course cikgu sudah bagi kamu skema jawapan lah, tapi cikgu bagi jernihkan sedikit jawapan tu lagi lah supaya lebih pendek dan tepat. Okey, jangan panjang-panjang tapi tak tepat lah. Okey. So perbelanjaan, of course kalau kita beli hampa gas ni, penyedut hampa gas, bukan hampa gas lah, penyedut hampa gas, of course dia mahal. Berbanding dengan kalau kita guna penyapu saja kan. Okey? Kalau penyapu tu berapa ringgit yang kalau kita beli penyedut hampa gas ataupun dalam perkataan English to vacuum, yes, it's expensive. Harga of course ada macam-macam kategori harga lah. Okey? Alright, yang kedua ialah masa. Okay, bagaimana masa ini boleh mempengaruhi kita? Okay, menjimatkan masa kerja. Cepat. Dapat menyiapkan kerja dengan cepat. Boleh juga. Okay. Kemudian tenaga, of course. Meringankan beban kerja. Tak payah kita hayun-hayun tangan. Kan? Lepas tu habuk ditiup, masuk lagi balik ke dalam rumah. Kan? Okay, so meringankan beban kerja. Next, yang kelima. Okay. Jadual 3 menunjukkan hasil ujian pembakaran fabrik dan gentian fabrik. Soalan 5, jadual 3 menunjukkan hasil ujian pembakaran fabrik dan gentian fabrik. Okey. Jadi fabrik Y. Dia katakan bila kita buat ujian pembakaran untuk fabrik Y, hasil ujian pembakaran fabrik adalah meninggalkan abu hitam yang rapuh. Okey. So ini adalah jenis gentian buatan. Gentian buatan apa? Sintetik atau selulosa terjana semula? Mana satu? Okey, so itu kamu harus tahu. So berdasarkan jadual 3, nyatakan jenis fabrik Y. Apakah fabrik yang meninggalkan abu hitam yang rapuh? Okey, so jawapan dia ialah viskos. Okey, alright, ke-6. Raja 2 menunjukkan tata cara mengambil ukuran badan. Tengok, inilah cara mengambil ukuran badan. Okey, alright, kemudian daripada gambaran Rajah 2 ni, dia katakan sini, nyatakan bahagian ukuran badan yang perlu diambil kira. Jadi kamu tengok ini bahagian mana? Of course, senang saja jawapan dia iaitu bahagian pinggang. Kalau diukur pinggang, pinggang lah. Kalau diukur punggung, punggung lah. Kalau diukur bahagian dadah, dadah lah. Okey? Alright. Okey. So, kita teruskan soalan yang ke-7. Okey, apa soalan yang ke-7? Raja 4 menunjukkan pola sehelai blaus yang mempunyai tanda-tanda pola. So, ada gambar Raja 4 yang ditunjukkan ini. Okey, cikgu ubah suai sedikit soalan ini daripada soalan yang kamu dapat tu. Sebab soalan yang kamu dapat tu, jawapan dia panjang memanjang. Kan? Okey, macam lebih kepada bahagian B. Okey, jadi cikgu ubah suai sedikit. Okey. Okey, Nur Fatin pun dah ada. Nur Fatihah. Okey, good morning Nur Fatihah. Okey. Kita sudah di nombor 7 sekarang ni, okey? Jadi semua kena tengok nombor 7 lah dulu, okey? Alright. Okey, jadi berdasarkan Raja 5, ni Raja 5 kah? Raja 4. Okey, berdasarkan Raja 4, namakan P, Q dan R. Okey, P sudah semestinya apa P? Ni cuba kamu jawab. Saya nak tengoklah sebab saya dah ubah soalan ni daripada soalan yang kamu dapat tu. Okey, kita tengoklah. Okey, good morning Faik. Okey. Alright. Saya nak tengok siapa yang boleh bagi jawapan ni. Saya tunggu. Cikgu tunggu. Okey, cikgu tunggu. Cuba kamu labelkan apa itu P. P dululah. Okey. Siapa yang lambat tu tak apa. Kamu boleh ulang lagi nanti sendiri ya. Okey. Sekarang saya nak tahu apa itu P. Tengok gambar Raja tu. P tu. Soalan saja yang cikgu ubah tu. Tapi gambar tu tetap sama seperti yang dalam soalan yang cikgu beri. Apa dia P? Yes, come on type. Semualah type. Tak apa. Sekaligus semua tu cikgu nak tengok. Kamu mesti ambil bahagian supaya kamu ingat. Jadi kamu tak salah lagi. Takkan tak ingat apa P? Yes. Yes. Good. Semua dah bagi jawapan. Good. Betul. Tanda imbang. Tapi macam ejaan si Fatihah tu tak betul.
imbang. Imbang. Fatihah. Okey. Tanda imbang. Tanda imbang. Okey, tanda imbang ah. Okey. So, Q pula apa? S garis pemadan, R ialah lisu pemadan. Okey ah. Harap jelas ah. Okey, next. Nombor 8. Okey, thank you semua. Okey, kita tengok nombor 8 lagi. Raja 5 menunjukkan jenis-jenis klaim. Nyatakan klaim-klaim. Tengok, berdasarkan Raja 5, nyatakan jenis-jenis klaim. Tengok. Okey, nyatakan jenis-jenis klaim, isikan jawapan di dalam ruang kosong yang disediakan di bawah. Okey, jadi cikgu bagi jawapan. Okey, mana-mana tak semestinya A ialah klaim belakang kung lah. Kalau di A tu kamu, kalau klaim belakang kung tu kamu tulis di B pun betul jugalah. Okey. So, ada klaim lipat tindih, ada klaim papan mesin. Klaim Betawi sudah diberikan. Okey. So, ada klaim klaim belakang kung. Ini klaim belakang kung yang kamu gunakanlah untuk menjahit kamu punya blouse. Okey. Apa itu klaim belakang kung? Ya, yang kamu sambung tu di bahagian apa nama dia, di bahagian rusuk. Okey, di rusuk yang kamu jahit tu kan. Kamu kain yang di apalah disambung. Okey. Kemudian okey, klaim lipat tindih, klaim papan mesin dan klaim Betawi. Okey, juga harap jelas ah. Okey, ke-9. Miss N telah mengambil roti sardin untuk sarapan pagi yang mengandungi, okey. So dia makan roti sardin. Okey. Jadi roti sardin ini mengandungi apa? 9.2 gram protein, kemudian mengandungi 10 gram lemak, kemudian mengandungi 34.2 gram karbohidrat. Okey. Kemudian EP, edible portion yang boleh dimakan. Okey, yang boleh dimakan semualah. Tak ada tulang, mana ada tulang dalam roti kita boleh telan. Okey, jadi that's why EP dia ialah 100%. Kemudian dia punya berat ialah 100 gram. Roti sardin EP bagi 100 gram roti sardin ialah 100%. Maksudnya roti 100 gram tu dia punya berat lah. Okey. So EP bagi 100 gram yang kamu makan tu ialah 100%. Semua boleh dimakan. Soalan dia, okey, kira nilai tenaga yang terdapat pada roti sardin yang dimakan oleh Puan N. Macam mana kita nak kira? Cikgu sudah tunjukkan, kita kena kira satu persatu dulu. Okey, jadi kita kira tenaga, nilai tenaga untuk protein dulu. Baru kita kira nilai tenaga untuk lemak dan kemudian barulah kita kira nilai tenaga untuk karbohidrat dan akhir sekali kita tambahlah ketiga-tiga ni, baru kita akan dapat keseluruhan nilai tenaga untuk roti sardin yang dimakan oleh Miss N. Okey. So ini protein. Okay, formula dia lah of course berat dan EP. 100 bahagi 100 darab 92 gram darab 17 kilojoule. Kemudian kita akan mendapat jawapan 156.4 kilojoule. Okey. Guna kalkulator. Boleh bawa kalkulator masa exam. Cikgu ingatkan lagi. Okey. Alright, cikgu cuba kamu buat pengiraan. Yang belum buat pengiraan tu, cuba kamu guna handphone kamu lah untuk mengira ataupun kalkulator lah. Memang kan kamu ada kalkulator? Okey, guna. Okey, jadi kita akan mendapat 156.4 kilojoule. Okey, kilojoule. Untuk tenaga kita guna unit kilojoule. Macam berat kamu kita guna kilogram berat. Okey? Tapi takkanlah roti sardin kita guna kilogram kan? Tak. Okey, so nilai tenaga kita guna unit kilojoule. Cikgu ingatkan lagi lah. Okey, protein sudah dapat, sekarang kita tengok lemak. Okay, sama jugalah lemak. 100 bagi dengan 100. 100 gram bagi dengan 100% tu maksud dia. Darab dengan 10 gram lemak. Okay, 10 gram darab dengan 38 kilojoule. Ingat 38 ni memang formula dia. Untuk lemak kita darab dengan 38 kilojoule. Untuk protein dan juga karbohidrat kita darab dengan 17. Okay, jadi akhirnya lemak ni kita akan mendapat jawapan 380.0 kilojoule. Okey. Dan akhir sekali ialah karbohidrat. Jadi kita kiralah nilai tenaga untuk karbohidrat. Okey, sama juga 100 bagi 100 darab dengan 34.2 gram darab dengan 17 kilojoule dan kita akan mendapat jawapan 381.4 kilojoule. Okey. Dah siapkah? Belum. Kerana kita nak tambah semua ni kan. Kita nak tambah
nilai yang kita dapat, jumlah yang kita dapat untuk protein, untuk lemak dan karbohidrat. Jadi kita tambah ketiga-tiga ini dan hasilnya ialah 1117.8 kilojoule. Betulkah jawapan kamu? Cikgu harap betul lah. Kalau salah, coba kamu buat kira sekali lagi, pastikan jawapan seperti yang cikgu tunjukkan ini. Oke? Alright, cikgu harap kamu faham. Ini adalah very simple. Oke, kamu kena buat pengiraan ini sendiri baru kamu faham. Oke, we go to the next. Oke, soalan yang seterusnya. Encik Muhammad Nizar mempunyai BMI. What is BMI? Oke, good. Haziq. Wah, laju Haziq. Body Mass Index. Yang lain tu? Tengok siapa lagi yang type. Tengok siapa yang lagi ada type. Body Mass Index. Kamu kena type. Bila kamu type ni, kamu ingat nanti masa exam. Oke. Dapat 1 markah. Okey, Haziq kalau dapat jawab terus dapat 1 markah, kan? Okey. Jadi kalau kamu tengok BMI 38.5, of course ini automatic kita tahu dia sudah obesity, kan? Obesity. Okey, itulah dia cakap di situ dalam soalan tu, beliau tergolong dalam golongan yang mempunyai berat badan berlebihan, so obese. Berikan satu cadangan kepada Muhammad Nizar cara untuk mengurangkan berat badan yang berlebihan. Okey, so ini jawapan cikgu lain sikit daripada yang jawapan cikgu berikan dalam skema tu. Tapi lebih kurang sama jugalah, ada yang sama. Amalkan senaman dan makan makanan yang seimbang. Okey, ini dua ni sangat penting lah. Makanan yang seimbang. Maksudnya jangan terlalu banyak karbohidrat, lemak terlalu banyak, begitu. Okey, so senang saja jawapan dia. Kalau soalan ni keluar, jawab terus. Okey, tunggu sekejap. Kita teruskan nanti. Kamu tengok nombor 11 dulu. Okey, so kita teruskan. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey, thank you. Thank you Nur Fatihah. Indeks jisim tubuh semua pun dapat. Okey, Daniel juga boleh jawab. Alright, thank you. Okey, sekarang kita tengok soalan yang ke-11. Raja 6 menunjukkan organ-organ yang terlibat dengan pencernaan karbohidrat. Okey, ini senang kan? So, soalan sini ialah berdasarkan Raja 6, nyatakan organ-organ bagi X, Y dan Z. So, X, of course, mulut. Y ialah pancreas. Okey, dan Z ialah usus. Okey, soalan yang senang. 12. Penyertaan berikut adalah maksud satu istilah dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan supaya tidak tercemar. Apakah istilah yang berkaitan dengan maksud itu? Okey, sudah tentulah jawapan dia ialah sanitasi. Okey, sanitasi ya. Okey, kita tengok soalan yang ke-13. Nyatakan 2 tempat ruang kerja yang berisiko tinggi kepada kebakaran. Ini soalan tingkatan 5. Bab 1, kan? Okey, nyatakan 2 ruang tempat kerja yang berisiko tinggi kepada kebakaran. Jadi dapur, okey, of course dapur, bilik gas. Tapi ada satu lagi. Apa dia? Ada satu lagi. Iaitu ruang penyimpanan. Okey, ruang penyimpanan. So, pilih 2 sajalah. Okey. Alright, soalan yang 14. Raja 7 menunjukkan sejenis cutlery. Okey, cutlery. Cutlery ni macam-macam jenis. Sudulah, gerfulah, pisaulah. Okey. Sudu besar, kecil, sederhana, gerfu pun macam-macam. So, itu semua dalam kumpulan cutlery ya. Cikgu nak remind saja. Okey, namakan cutlery tersebut. Okey, so cutlery kalau macam ni ialah garfu, buah-buahan. Okey. So, B, nyatakan satu kaedah penyelenggaraan cutlery. Okey, macam mana kita nak menjaga cutlery? Okey, tak kiralah garfu kah, sudu kah, okey, pisau-pisau kah, apa dia? Dibasuh dengan bersih dan dilap dengan kering sebelum disimpan. Okey, dibasuh dengan bersih dan dilap dengan kering sebelum disimpan. Okey, simple saja dan mudah saja jawapan dia. Soalan yang ke-15, berikan 3 bahan yang digunakan untuk memasak sambal ikan bilis. Perkataan sambal tu mestilah ada cili, ikan bilis, of course lah bahan untuk ikan bilis. So, kita letak ikan bilis dan kita letak cili. Yang ketiga, biasanya sambal mesti ada bawang. Okey, soalan 16. Kita laju sikit. Raja 10 di bawah menunjukkan sejenis sayuran. Okey, sayuran. Nyatakan klasifikasi sayuran tersebut. Very simple. Ini ialah klasifikasi sayur berbawang. Okey. Kemudian, dapat jawapan sudah pula. Nyatakan 2 kaedah penyimpanan sayuran di atas. Ni. Okey, senang je. Untuk bawang, cikgu dah
letak jawapan sini. Disimpan di rak yang mempunyai pengudaraan yang baik, kering dan gelap. Kering dan gelap lah. Sebab kalau terang, dia cepat tumbuh tunas kan. So that's why kita letak di tempat yang gelap lah. Yang kedua, bahagian yang rosak perlu dibuangkan terlebih dahulu. Okey, yang rosak kita buang kerana kalau tidak dia akan membuatkan bawang-bawang yang lain juga akan rosak. Cepat rosak. That's why kita buang bawang yang telah rosak. Okey. Next, 17. Raja 19 menunjukkan sumber hidangan berasaskan ikan. Okey. Raja 19 menunjukkan sumber hidangan berasaskan ikan. So, ikan lah ni ditunjukkan. Soalan dia ialah, berdasarkan Raja 9, nyatakan mise en place yang perlu dilakukan sebelum memulakan aktiviti memasak. Apa itu mise en place? Mise en place ialah pra-persediaan. Maksudnya, persediaan awal lah sebelum kita masak. Okay? Ini dia tanya, soalan ditanya, apakah pra-persediaan untuk ikan? Senang kan? Apa dia? Ini cukup tunjukkan jawapan. Tengok. Ikan dibasuh bersih sebelum dipotong. Ingat, mise en place ni ialah penyediaan. Tak ada kaitan dengan masak-masak. Okey, penyediaan. Okey, aktiviti yang sebelum memasak. Okey. So yang pertama, ikan dibasuh bersih sebelum dipotong. Yang kedua, sapukan sedikit garam untuk menanggalkan darah beku. Ingat. Okey. Dan yang ketiga, sediakan dalam bentuk yang diingini. Sama ada dalam bentuk stick, fillet, butterfly fillet, dressed, drawn dan whole. Okay, so sekurang-kurangnya 3 jenis potongan tu kamu boleh ingat lah. Okay, alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya, 18. Okay, Raja 10 menunjukkan sepinggan rendang daging. Okay, ada rendang daging. Apa tu Daniel? Kuali. Kuali apa Daniel? Bukan kuali. Siapa yang cakap kuali ni? Jawapan kamu kah? Tak, bukan. Apa soalan cikgu? Kaedah memasak. Apakah kaedah memasak? Oh, salah tu. Menggoreng. Rendang kita tak goreng. Goreng tu minyak, sama ada minyak banyak, minyak sikit. Dan tak lama tu. Tapi rendang ni quite lama jugalah kalau kita masakkan. Okay. Aziz? Kaedah mendidih. Ni kau tanya cikgu ke apa ni? Betul kah tidak, Aziz? Siapa lagi jawab? Aina, merendidih. Okay, so merendidih. Okay, betul lah. Kita sudah hari tu kan. So, merendidih. Thank you. Jadi semua kena ingat lah. Jangan lagi salah pula kalau ditanya ni kan. Okay, alright. So, tapi itu bukan soalan dia lah. Tu cikgu tanya je lah. So, untuk ingat balik kan. Okay, dah ingat dah, bagus. Okay, jadi untuk kawan-kawan yang lain tu, jangan lupa rendang daging ialah merendidih. Nyatakan 2 peralatan yang digunakan oleh chef. Ini soalan dia. Nyatakan 2 peralatan yang digunakan oleh chef untuk memasak hidangan tersebut. Memasak, apa yang digunakan semasa memasak? Bukan menyediakan. Tapi masa dia memasak tu, apakah alat yang digunakan? Okay. Bolehlah pilih salah satu dapur masak, periuk tekanan tinggi, kuali, senduk. Okay. Okay. Pilih 2 saja. Okay. Alright, next, 19. Okay, 19, soalan yang ke-19. Raja 11 menunjukkan sejenis dessert. Okay, kita tahu dessert ni ialah kek lah kan. Berdasarkan Raja 12, nyatakan satu fungsi dessert di atas. Apakah fungsi dessert? Satu saja diminta. Tapi cikgu bagi 4. Okay, tak apa. Maksudnya, mana-mana yang kamu ada jawab daripada yang jawapan cikgu beri ni adalah betul. Okay, jadi dessert ni, kenapa, apa fungsi dessert ni? Okay, yang pertama sekali sebagai sajian akhir yang dihidangkan selepas sajian utama. Itu paling senang nak hafal lah. Sebab setiap kali lepas kita makan, baru kita makan buah, kek. Okay, so sebagai sajian akhir yang dihidang selepas sajian utama. Dan boleh juga untuk menyeimbangkan rantaian makanan. Betul ke ejaan cikgu ni ya? Betul kah? Menyeimbangkan rantaian makanan. Kemudian mempelbagaikan perisa dan rasa makanan. Okey, dan satu lagi yang keempat, memberikan kepelbagaian warna dalam sajian. Okey, mana-mana satulah jawapan kamu, okey?
Alright, 20. Raja 13 menunjukkan sejenis hidangan iaitu roti boy. Roti boy ya. Yang telah disiapkan oleh Puan Manisha. Ia adalah merupakan tempahan daripada Encik Zulkifli sebanyak 30 biji. Jadi masa yang diambil ialah 2 jam. Okey, jadi kemudian dia tunjukkanlah gambar roti john ni kan. Okey, kemudian kos. Sini maklumat di bawah lagi ni. Kos-kos yang terlibat adalah seperti di bawah. Kos bahan kering RM19.50. Kos bahan basah RM13. Kos upah RM3 sejam. Kos sampingan RM2.50. Okey. So soalan dia ialah berdasarkan maklumat di atas, hitungkan. Ada 4 yang diminta ni ya. Ada 4 benda yang diminta ni. 4 figure yang dia minta, iaitu dia minta kos bahan. Okey, kita kena kira kos bahan. Yang kedua, kita kena kira kos upah. Kemudian kita kena kira kos tempahan. Keempat, kita kena kira kos sebiji roti boy. Sebab kos yang diberi ni ialah untuk berapa biji? 30 biji. Okey. Tapi soalan yang terakhir ni, yang keempat ni, dia minta kos untuk sebiji. Okey. So, cikgu dah bulatkan di sini 30 biji. 2 jam. Okey, 30 biji 2 jam. Okey, sekarang kos bahan. Kita kira kos bahan. So, kos bahan adalah kita campur je lah, kita tambah kos bahan kering dengan kos bahan basah. Okey, sebab kalau kamu masak pun kamu kira semua bahan kan? Kos bahan kering dengan kos bahan basah, kamu campur semua. Okey, so bila kita campur kos bahan kering dengan kos bahan basah, kita akan dapati jumlah ialah RM32.50. This is very simple, mudah saja. Untuk kos upah, kita tengok kos upah. Sudah diberikan di situ RM3 sejam, RM3 per hour. Tapi untuk menghasilkan 30 biji ni, berapa jam yang diambil? 2 jam. Okay, so RM3 dalam 2 jam, RM6 lah upah dia. Okay. Nah, kos tempahan. Kos tempahan ni ialah sama juga dengan cross project. Kos keseluruhan lah kita panggil lah. Okey, jadi kos keseluruhan adalah kita campur ataupun kita tambah semua. Kita tambah kos bahan yang kita sudah dapat, kita tambah kos upah dan juga kita tambah kos sampingan. Kos sampingan tu macam elektrik dan air yang sudah digunakan ataupun gas. Okey. So bila kita tambah ke semuanya, kita akan dapati figure dia, jumlah dia ialah RM41. Okey. Nah, untuk soalan yang terakhir pula, kos sebiji roti boy ini lagi senang. Macam mana nak kira? Jumlah yang kita dapat tadi, kita bahagi dengan 30 biji. RM41, kita bahagi dengan 30 biji, maka kos sebiji roti boy ialah RM1.37. Okey, alright. Cikgu harap kamu boleh faham untuk soalan ini ya. Ini adalah soalan yang ke-20 terakhir untuk bahagian A. Jelas tak? Okey, jadi sekarang cikgu harap semua bersedia untuk bahagian B. Okey, bahagian B ya. Okey, alright. Okey, bahagian B ada 4 soalan dan 50 markah. Okey, ada 4 soalan, 50 markah. Actually, dia ada 2 soalan. Biasanya 2 soalan 10 markah each. Okey, dan dia ada 2 soalan lagi 15 markah each. Okey, so apabila 4 soalan ni ditambah, dia markah penuh is 50 markah lah. Okey, soalan ni, cikgu besarkan soalan ya. Okey, Encik Kamal berhasrat untuk membeli sebuah banglo. Ini pun kita dah bincang. Sepatutnya hari ni kalau cikgu bagi lagi jawapan, kita bincang lagi sekali. Nah, berapa kali dah kita bincang soalan ni? Maksudnya dah pakar dah soalan tentang apa? Pemilihan tempat kediaman kan? Jadi pakar sudah kan? Okey, Encik Kamal berhasrat hendak membeli sebuah banglo. Okey, sebuah banglo. Jadual 1 menunjukkan maklumat berkaitan butir diri Encik Kamal dan Raja 1 adalah plan lokasi rumah yang dibeli oleh beliau. Okey, kita tengok jadual 1 dulu ya. Okey, Encik Kamal seorang engineer yang berpendapatan 12,000 sebulan. Boleh tahan of course, gaji engineer. Puan Hanini, okey, ini isteri dia lah kan, seorang suri rumah sepenuh masa. Di waktu lapang, beliau mengambil upah menjahit baju jiran-jiran di sekeliling rumah. So, dia juga membantu dalam kewangan keluarga kan. Okey, kemudian Ali. Siapa Ali ni?
Ali ialah anak lelaki, Encik Kamal berumur 6 tahun dan bersekolah di Tadika. Okey, ni sama umur dengan anak cikgu lah. Farisha, anak perempuan, ni ada error spelling sikit, anak perempuan sulung Encik Kamal yang aktif dalam bidang sukan. Okey. Kemudian dia ada ibu mertua. Ibu mertua Encik Kamal berusia 75 tahun dan mengidap penyakit diabetes dan lumpuh sejak beberapa tahun yang lalu. Okey. So, kita ada ibu mertua yang berusia 75 tahun lah. Okey. Jadi itu maklumat yang kita sudah baca. Kemudian seterusnya kita lihat pula plan lokasi di darjah 1. Okay, plan lokasi inilah plan lokasi yang diberikan. Okay. So kamu tengoklah plan lokasi ni, apa yang kamu nampak? Cikgu tunjukkan ni, kamu nampak ada sekolah. Okay. Kemudian ada rumah kedai, shop lot lah kan. So dekat rumah tu, tengok inilah, ini rumah tu yang tengah-tengah ni yang cikgu tunjukkan ni. So cikgu tak ada pen pula di sini yang cikgu boleh gunakan untuk tunjuk. Okay, so tengah-tengah ni, ini rumah. Kemudian di atas ni ialah hospital. Okey, rasanya di hospital kan? Atas kali hospital. Betul kata hospital kan? Betul kan? Terus tak jelas dia punya tulisan tu. Okeylah, so kita andaikan jalan ini hospital lah. Alright, kemudian ada restoran, kemudian ada majlis daerah. Okey, kemudian ada masjid di situ, ada taman, ada balai polis. Okey, oops. Okey. Okey tu. Jadi ini adalah beberapa tempat yang kita tahulah yang ada di persekitaran tempat Encik siapa nama dia tadi tu? Lupa pula nama dia. Encik Kamal. Encik Kamal kan? Terima kasih Encik Kamal ni. Encik Kamal. Betul Encik Kamal. Okey, sekarang kita tengok lagi soalan dia sekali. Kita tengok soalan A ni ya, A. Berdasarkan maklumat yang diberikan, maklumatnya ada 2, satu jadual dan satu lagi raja plan lokasi ya. Terangkan faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Encik Kamal jika beliau ingin membeli rumah. Senang. Faktor yang mempengaruhi Encik Kamal memilih rumah. Apa dia? Okey. Jadi kita lihat sekali lagi untuk maklumat yang ada. Okey, maklumat yang ada pada jadual 1. Tengok. Cikgu bulatkan engineer. Okey, pendapatan dia 12,000. Suri rumah, macam ni jugalah kamu buat nanti masa exam. Kamu bulatkan maklumat-maklumat yang jelas yang kamu cari. Okey, maklumat-maklumat yang ada tu cuba kamu bulatkanlah supaya kamu boleh fokus pada maklumat yang diberikan tu. Okey, jadi isteri dia suri rumah dan dia mengambil upah jahitan. Ali merupakan anak lelaki Encik Kamal, berumur 6 tahun. Sekolah tadika. Kemudian ada anak perempuan yang aktif dalam bidang sukan. Kemudian ada seorang ibu mertua dia tinggal bersama. Okey, umur 75 tahun dan ada masalah diabetes. Kencing manis lah. Okey, alright. Jadi sekarang sekarang kita lihat jawapan-jawapan yang boleh. Apakah jawapan dia? Maksud cikgu, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Encik Kamal membeli rumah ini? Okey, jadi cikgu tunjukkan jawapan. Ada 6 jawapan. Okey, ada keperluan, pendapatan, keselamatan, kejiranan, infrastruktur dan estetika. Tapi adakah kita perlu huraikan semua ni? Tak, seperti cikgu cakap, kita tengok apa yang kita boleh kaitkan dengan maklumat di sini. So keperluan kita boleh kaitkan kerana apa? Tadi dia sudah tunjukkanlah keperluan dia ada anak yang kecil, dia ada berapa orang anak, dia ada tunjukkan di situ. Kemudian dia ada tunjukkan siapa lagi yang tinggal bersama, masalah kesihatan ibu mertua dia. Okey, so itu keperluan ada. Kita boleh kaitkan, kita boleh pilihlah faktor keperluan. Kemudian seterusnya pendapatan. Boleh kita pilih kerana apa? Ada ditunjukkan pendapatan. Keselamatan, ada tak keselamatan? Okey, dalam jadual ni tak ada lah dia katakan keselamatan, tapi dalam plan lokasi tu kita boleh lihat memang dia pilih tinggal dekat dengan balai polis. Jadi kita boleh letaklah keselamatan faktor. Kejiranan, tak ada cerita tentang kejiranan tu, kita abaikan. Infrastruktur ada. Estetika tak ada cerita, tak ada maklumat yang jelas lah. Okey. Dan markah yang diberikan di sini ialah berapa markah untuk ini? 8 markah. Okey, jadi setiap faktor yang ada kita boleh kita huraikan. Setiap faktor ialah 1 markah. Okey, cuba lihat jawapan yang cikgu sudah sediakan ni.
Okey. Okey, jadi ada 4 vektor yang kita sudah pilih. Jadi setiap vektor itu ialah satu markah. Okey. Jadi kita mulakan dengan keperluan. Ingatlah, jadi bila menjawab buatlah kotak, 2 kotak lah. Jadi vektor kotak vektor tu lajur dia kecil sedikit, huraian tu kita besarkan sedikit. Okey, so keperluan huraian dia, Encik Kamal memerlukan sebuah rumah yang mempunyai bilik yang mencukupi untuk semua ahli keluarganya, termasuk ibunya yang mempunyai diabetes, yang punya masalah diabetes. Okey, itu saja yang kita sebut. Tak perlulah kamu nak sebut dia dia mestilah tinggal apa nama dia tu, tak boleh tinggal dua tingkat. Tak payah kita sebut sebab dia tak ada nyatakan dalam maklumat yang dengan jelas. Tapi kita masih boleh huraikan dengan bagus. Kita tulis di situ mencukupi, bilik yang mencukupi untuk semua ahli keluarga. Kita boleh dapatkan, kamu boleh dapatkan markah. Okey, dah jelas dah kan? Kemudian pendapatan. Okey, ada disebut pendapatan Encik Kamal 12,000 sebulan. Oleh itu, dia mampu memiliki sebuah rumah banglo 2 tingkat untuk tempat tinggal keluarganya. Senang kan huraian dia? Okey, ketiga kita pilih keselamatan. So, huraian. Demi menjaga keselamatan, Encik Kamal membeli rumah berdekatan dengan balai polis. Okey, you kena jawab dengan kreatif. Okey. Dan keempat, infrastruktur. So, kamu nyatakanlah apa infrastruktur yang ada di kawasan perumahan Encik Kamal lah. So, huraian dia ialah kawasan rumah Encik Kamal mempunyai kemudahan seperti sekolah, masjid, restoran dan hospital. Taman juga berdekatan dengan rumah dan ini memudahkan anak Encik Kamal iaitu Farisha untuk melakukan aktiviti senaman. Okay? Alright. So, ini adalah jawapan untuk soalan 1. Ya, sayang. Apa itu? Can I make up you? Oh, you want to make up me? Oh, okay. Later. Mami ada kelas. Okay. Okay, sudah. Mami cantik sudah ni. Okay, thank you. Okay. Next. Okay, next. Senaraikan 2 vektor yang mempengaruhi keselesaan ruang tempat kediaman. Okay, senang kan? Mommy. Ni, tengok. Mommy. Ada penjayahan, ada kemudaran. Yes. What should I do how to do this? You do to Alicia. Mami ada got kelas. What should I do how to do this? You brush your hair. Okay, like. No. It's not me. You brush your own. Mami ada kelas. About that one. Okay, enough already, enough. I go. Here. Okay, aku my hand. Okay, kemudian ketiga ada keselamatan. Kemudian ada lantai dan penutup lantai. Kemudian ada skema warna. Kemudian ada alat dan kelengkapan. Okay, faktor-faktor ini adalah untuk tajuk faktor yang mempengaruhi keselesaan ruang tempat kediaman. Okay, maksudnya pencahayaan yang macam mana, pengudaran yang macam mana, keselamatan dia, okay, grill, okay, kemudian ada lantai dan penutup lantai, okay, warna, skema warna, alat dan kelengkapan. Okay, pilih 2 sajalah, okay, pilih 2 kerana markah dia 2. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. What is this? What is this, me? Jangan, this one. Alright, so soalan 2. Anda dihendaki mereka bentuk pakaian yang selamat dan sesuai bagi seorang chef dan pramusaji. Okey, dalam buku teks ingatlah, ejaan chef is CEF. Jadi kita ikut dalam buku teks. Okey, krokis disediakan bagi memudahkan anda membuat lakaran mereka bentuk. Okey. So, inilah nama dia krokis. Krokis ni macam bentuk gambar manusia lah. Jadi kita boleh lukis kita boleh menggunakan kertas lain untuk diletak di atas dan kita lukis ataupun kita boleh just draw di atas gambar inilah. Okey? Menyenangkan kita lah. Sebab kadang-kadang kamu lukis tak seimbang kan? Okey? Badan besar, kaki kecil, lepas tu ada kepala, tiada kepala, ada yang tiada kaki. So ini memudahkan kamu untuk melakar sebenarnya. Alright, so jawapan dia. Okey. So ini cikgu tunjukkan gambar yang ada dalam buku teks. Sebenarnya pakaian chef ialah macam ni yang lengkap, pakaian pramusaji macam ni yang lengkap. Tapi ini bukan kita lukiskan, ini adalah gambaran yang kita dapat dalam buku teks. Okey, kalau sepatutnya kamu lukis, jawapan kamu boleh sepatutnya macam ni. Okey. So ini ya, ini ialah lukisan yang cikgu dah lukis lah. Alright. Tengok cantik kan lukisan cikgu? Siapa boleh kasih kalah ni? Kan? Okey, jadi kita ada 2
lukisan di sini. Yang pertama ialah pakaian chef. Jadi lepas tu kita lengkapkanlah, kita lengkapkan pakaian chef tu, labelkan, tanda dengan anak panah. Okay. So yang pertama ialah coffee chef. Yang kedua ialah, it's okay. Later we jalan. You go and draw the first. Okay, biarlah. It's okay. Okay, Mami got homework. We go to McDonald's, okay? Go to McDonald's. Go follow Daddy. Okay, follow Daddy. Go watch your movie first. Go, faster. After Didi come back, we Okay. go to McDonald's, eh? So kita ada topi chef dan scarf leher. Kemudian kita ada baju chef. Okay. Kemudian apron. Macam ni lah nanti kamu jawab. Kita ada seluar panjang. Okay, untuk pakaian chef, nama dia labelkan dalam buku teks tu, dilabelkan sebagai seluar panjang, dan untuk kasut dilabelkan sebagai kasut keselamatan. Okay, so ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 markah lah. Okay, untuk pakaian pramusaji pula, labelkan kemeja, kemudian rompi atau vest, kemudian seluar, kemudian kasut. Kamu mesti baca soalan. Kalau perlu huraian, kamu hurai. Okay, alright. So, soalan ketiga. Okay, soalan ketiga. Puan Rohana adalah seorang pakar motivasi dan beliau melibatkan diri dalam aktiviti sebagai penceramah motivasi. Puan Rohani. Puan Rohani menghadapi masalah untuk memenuhi keinginannya mengikut kelas senam robik. Okey, jadi dia minatlah ikut kelas untuk kesihatan, kan? Okey. Raja 2 menunjukkan maklumat tentang Puan Rohani dan aktiviti hariannya. Raja 3 menunjukkan keadaan ruang kerja di rumahnya. Okey, ini gambar raja lah. So maklumat dia di sini kita tengok pakar motivasi, mempunyai 6 orang anak. Okey, kemudian 2 sekolah menengah, 3 sekolah rendah, seorang masih kecil. Okey, so dia ada 6 orang anak lah. Memang sangat busy lah kalau di rumah, kan. Kemudian aktiviti harian, memasak untuk keluarga, membasuh pakaian, mengurus anak-anak, mengurus tempat kediaman. Okey, so ini adalah aktiviti harian. So kemudian gambar, okey, gambar dalam handout yang cikgu beri tu kurang jelas. Jadi cikgu harap yang cikgu tunjukkan sini jelas. Okey, so ini gambar lebih kurang Cikgu dah jelaskan sedikit. Okey, so terangkan, apa itu sayang? Terangkan punca dan kesan masalah tersebut bagi membantu Puan Rohani memenuhi keinginannya. Daripada gambar raja ini, soalan ini meminta kita untuk beri apa masalah yang timbul. Dan bagaimana membantu keinginan Puan Rohani itu supaya dia boleh ikut kelas senaman. Okay, bagaimana? Kamu tengok gambar raja ini, apa yang kamu nampak? Cikgu terus tunjukkan apa yang kamu boleh nampak. Kita kan, cikgu cakap analisis, bulatkan apa yang kamu sudah jumpa di situ yang berkaitan dengan soalan. Okay, jadi cikgu bulatkan. Okay. Apa ni? Kenapa cikgu bulatkan ni? Bulatkan ini kerana ni peruk nasi biasa. Cikgu nampak dia menggunakan peruk nasi biasa. Kemudian yang kedua cikgu nampak lagi lesung batu. Ini lesung batu lah. Yang ketiga cikgu nampak penyapu di sini. Penyapu biasa. Inilah masalah-masalah yang akan timbul kalau kamu ada bekerja, kemudian ada anak 6 orang nak buat kerja rumah lagi, dan kalau alatan-alatan ini ada, kalau alatan-alatan ini masih kamu gunakan, kamu susah untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang lain kerana kita tak cukup masa. Okay, dan satu lagi kita sangat penat. Jadi kita tak dapat ikut. Kalau kita ikut lagilah kita penat, kan? Okey, jadi ada 4 ada 4 gambar raja yang cikgu dah kenal pasti yang akan memberi masalah kepada Puan Rohani untuk mengikuti dia punya kelas senaman dia. Okey? Alright, jadi macam mana kita nak jawab? Okey. Macam mana kita jawab? Sebab dia minta 2, punca masalah dan juga kesan. Jadi kita juga jawapan kamu kena buat 2 lajur lah. Okey, 1 punca masalah, 1 ialah kesan. Ni macam yang cikgu dah ajar lah. Okey, jadi kita huraikan dulu punca masalah yang pertama. Okey, punca masalah yang pertama ialah dia menggunakan periuk nasi biasa. Apa masalah dia kalau dia gunakan periuk nasi biasa? Puan Rohana
Okey, kita tulis masalah dia ialah Puan Rohana masih menggunakan periuk masak biasa untuk memasak. So, apa kesan dia kalau dia guna periuk masak biasa? Melambatkan proses memasak, memerlukan pengawasan dari masa ke semasa serta membazir masa. Kan? Okey, lambatlah. Okey, bukannya cepat. Dia kena tengok, okey, nak kecilkan api kalau dah nak masak macam itulah. Nanti kalau dia tak padam api, nasi jadi apa? Terbakarlah kan? Okey. So, ini of course memerlukan pengawasan dan dikatakan sini membazir masa. Okey, kedua, apa masalah dia? Puan Rohana masih mencuci pakaian menggunakan tangan. Dua di bawah, di hujung sini ya. Mencuci pakaian dengan tangan. Okey, abaikan nombor tu di atas lah. Okey. Okey, Puan Rohana masih mencuci pakaian menggunakan tangan. Paling hujung di sini. Bukan atas tu, terus batu kan di hujung sekali kan. Okey, ia akan menyebabkan, kesan ya, ia akan menyebabkan Puan Rohana perlu menggunakan banyak tenaga dan ini sangat meletihkan. Semua gosok, berus kan. Jadi dah penat. Jadi kalau dah penat, memang tak ada mood lagi lah nak ikut senaman. Okey. Alright, kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga tu di atas lah lesung batu tu. Lesung batu, okey. Lesung batu, Puan Rohana masih menggunakan lesung batu untuk mengisarkan makanan. Okey, jadi kesan dia, ia akan menggunakan banyak masa dan juga tenaga. Penggunaan lesung batu sangat memenatkan. Okey, memanglah kamu guna lesung batu kan untuk menghancurkan makanan. So, itu juga menggunakan banyak masa dan juga tenaga. Penat, memenatkan. Dan yang keempat, okey, abaikan nombor tu Yang keempat ialah apa? Puan Rohana masih menggunakan penyapu biasa untuk menyapu lantai. Okey, kesan dia, Puan Rohana memerlukan banyak masa dan tenaga untuk menyiapkan kerja menyapu. Okey, so ini adalah jawapan untuk punca masalah dan kesan. Okey, sekarang kita lihat seterusnya B. Namakan 4 alat berteknologi tinggi yang sepatutnya digunakan oleh Puan Rohani dalam menguruskan tempat kediamannya dengan lebih sistematik. Okey. Apa dia? 4 alatan teknologi tadi. Tadi dia menggunakan alatan-alatan yang manual, yang biasa, yang dengan menggunakan tangan, yang memang memenatkan. Jadi di sini dia minta kita apakah 4 alatan yang boleh kita guna supaya kerja kita lebih efektif, cepat, okey, dan kita mempunyai masa yang lebih bagus, masa ekstra lah untuk Rohani mengikut latihan senaman lah. Okey, so cikgu dah tunjukkan di sini, dah tulis di sini. Kita perlu penyudut hampa gas, tak perlu lagi menyapu. Kita boleh gunakan periuk nasi elektrik, tak payah lagi nak rebus-rebus guna dapur masak. Okey, kita tak perlu pun nak pantau. Okey, kerana periuk nasi ni kalau dia dah masak dia terus off automatic lah. Kemudian ketiga, mesin basuh elektrik dan keempat, mesin pengisar elektrik. Okey? Senaraikan 3 langkah keselamatan yang perlu diambil kira ketika berada di dapur. C. Senaraikan 3 langkah keselamatan. Pertama, jangan membuat terlalu banyak penyambungan. Kenapa ni banyak pula ulangan membuat. Jangan terlalu banyak membuat penyambungan elektrik sehingga melebihi beban kuasa elektrik yang dibenarkan. Contohnya dalam plug tu sana juga you plug kisar. Lepas tu apa lagi elektrik untuk menggoreng elektrik punya kan, kualip elektrik, apa lagi, periuk elektrik di sana juga, blender di sana juga, oven di sana juga, tak boleh lah. Okey, maksudnya jangan beban 2 cukuplah. Kemudian kita cari lagi tempat penyambungan yang lain lah. Okey. Yang kedua, menggunakan peralatan elektrik yang diluluskan oleh SIRIM. Okey, ada SIRIM lah, cok SIRIM. Yang ketiga, jangan menggunakan pakaian atau apron yang terlalu longgar. Okey, terlalu longgar dan terlalu labuh sehingga menyebabkan api menyambar pakaian. Okey, so elakkanlah. Kemudian keempat, jangan merokok ketika mengendalikan makanan di dapur. Dan yang kelima, jangan menggunakan peralatan yang telah rosak. Okey, nanti akan mengakibatkan lintas pintas. Okey, jadi pilih 3 sahaja. Okey, kerana soalan minta 3. Okey, jadi boleh pilih 3 sahaja. Cikgu bagi lebih lah. Okey. Alright. 3, 4, 5. 5 jawapan.
5 markah. Tapi pelajar kalau dapat jawab 5 tu, pelajar tak akan dapat 5 markah lah. 3 sahaja. Okey, kerana dia tulis di situ markah dia had kepada 3 markah, kan? Okey, jadi ini adalah soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, jadi soalan, cukup baca soalan dulu lah, okey. Arissa adalah seorang remaja perempuan berusia 16 tahun. Okey, jadual di bawah adalah makanan yang diambil untuk sajian makan malam Arissa. Okey, alright. Jadi ada 2 menu lah. Arissa makan burger special dengan buah apple. Okey. Alright. So, porsi. Porsi untuk burger ialah 124 gram. Maksudnya dia punya berat lah kan. Buah apple ialah 90 gram. Peratus IP yang boleh dimakan. Burger tu semua kita boleh makan. Okey. Buah apple tak. Kita tak makan kulit. Kita tak makan biji dia. Kita tak makan. Ada orang makan kah? Mungkin ada. Okey. Kemudian ada bahagian-bahagian tengah yang keras tu kita tak makan kan. So, itulah sebab IP dia 73%. Okey. Kemudian karbohidrat ada ditulis di situ. Okey, 23.1 untuk burger special. Untuk protein burger 19.8 dan untuk lemak 11.5. Untuk buah apple 7.1 karbohidrat. Okey, protein 1.5, lemak 0.1. Sikit saja lemak. Okey, soalan dia. Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule untuk sajian makan malam Arissa. Okey, bundarkan jawapan anda pada 2 tempat perpuluhan. Okey, bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi macam mana nak buat untuk soalan 4 ni? Okey, jadi cikgu nak tunjukkan jawapan. Okey, so kelas. Okey, so kamu kena buat macam ni lah. Okey, kamu kena buat format macam yang cikgu tunjukkan ini. Ingat format ini ya. Okey, jadi kamu ada 3, 4, 5, 6, 7 lajur. Okey. Mula-mula kamu buat lajur untuk menu, kamu letaklah menu berapa, kemudian porsi kamu letak berapa, kemudian peratus IP, okey, kamu letaklah ikut. Okey. Tetapi untuk buah apple ni, dia punya IP ialah 73%. Jadi kalau IP 73%, okey, sebenarnya yang bahagian yang kita makan tu tak sampai 90 gram pun. Jadi kita kena kira berapa gram yang kita boleh makan tu lah. Okey, so jalan kerja dia ialah seperti yang cikgu tunjukkan lah. 73 bahagi 100 darab dengan 90 gram. So jawapan dia ialah 65.7 gram. So maksudnya kamu kena kira dia punya IP yang boleh dimakan. Okey. Alright, so IP yang boleh dimakan ialah 65.7 gram. Tengok macam mana cikgu buat pengiraan di situlah. Okey. Alright, kemudian setelah itu kita kira pula nilai tenaga untuk karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, jadi pengiraan untuk karbohidrat untuk makanan burger special. Okey, so ini adalah formula dia. 124 gram bahagi dengan 124 gram bahagi dengan 100. Berat bahagi dengan IP lah. So, dia punya 100% darab dengan berat karbohidrat yang ada dalam burger tu iaitu 23.1 gram. Kemudian inilah cikgu tanya tadi 17 kilojoule, itulah yang formula yang perlu kita darabkan untuk karbohidrat. So untuk karbohidrat okey 17 kilojoule. Kemudian untuk protein 17 kilojoule dan untuk lemak 38 kilojoule. Tu automatik lah kamu darab. Okey, jadi untuk karbohidrat kamu akan dapat setelah kamu darab kamu akan dapat jawapan 486.95 gram. Okey, jadi kita kira lagi untuk protein. Okey, sama juga kita kira 124 gram bahagi dengan 100. Kemudian kita darab dengan berat protein itulah 19.8 gram. Darab dengan 17 kilojoule, kita akan dapati okey, jumlah dia ialah 417.39 gram. Okey, dan lemak 124 gram bahagi 100 darab dengan lemak yang ada tadi diberikan maklumat tu 11.5 gram darab dengan 38 kilojoule, maka jawapan kita akan dapat 541.88 gram. Kemudian kita tambahlah ke semua jumlah jumlah yang sudah kita dapat. Okey, maka ni lagi satu yang salah ni. Tapi error cikgu tak ubah kan. Apa yang kesalahan di sini ni? Jangan kamu tulis gram di hujung ni. Boleh tak cikgu ubah ni? Tak dapat ubah dah. Tengok dulu ya.
Okay, let me see. Cikgu ubah sikit dulu sini. Ini sangat bahaya ni kalau kamu buat salah. Okay, cikgu betulkan sikit. Okay, untuk sini ni bukan ni kamu tulis kilojoule. Okay, jawapan dia apabila kita sudah darabkan, jawapan dia mesti dalam kilojoule. So, cikgu ubah dulu kilojoule. Untuk semua, kilojoule. Okay, and then kilojoule. Okay, kamu nampak cikgu ubah kan? This is also kilojoule. This is also kilojoule. Okay, sekarang baru kita boleh tengok. Okay, betul lah sekarang. Okay, so kita tambah semua. Okay, kita tambah semua. Bila kita sudah tambah semua, kita akan dapat jawapan, iaitu untuk burger special. Untuk burger special 1446.22 kilojoule. Okay. Nah, buah apple pula sama juga cara pengiraan dia untuk yang macam cikgu tunjuk tadi lah. Kita ambil EP bahagi dengan 100, bahagi dengan 100, darab dengan 7.1 gram, kemudian darab dengan 17 kilojoule, maka kita akan mendapat jawapan 79.30 kilojoule. Okay. So sama juga untuk protein, okay, sama juga untuk protein, pengiraan juga macam tadi lah. Okay. Tetapi kali ini darab dengan 23.1 gram darab dengan 17 kilojoule. Ambil maklumat yang ada dalam soalan itulah. Okay, jadi akhir sekali kita akan dapat jawapan untuk karbohidrat untuk buah apple 79.30 kilojoule. Okay. Untuk protein buah apple 16.75 kilojoule. Untuk lemak ialah 2.50 kilojoule. Maka kalau kita tambah kesemuanya, okay, untuk protein, karbohidrat, protein dan lemak untuk buah apple, kita akan dapati jumlah ialah 9855 kilojoule. Okay. Dan akhir sekali jumlah nilai tenaga untuk makanan Arisha untuk malam itu, kita tambahlah burger special dengan buah apple, maka jawapan dia ialah 1544.77 gram. Okay. Alright. Okay, so cikgu harap kamu buat sendiri. Okay. Dan faham apa yang, faham bagaimana menjawab soalan pengiraan nilai tenaga. Okay. Alright. Kalau ada lagi yang tak faham, bolehlah jumpa cikgu di sekolah. Okay. So ini cikgu ni, lambat tekan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 laju. Okey, dan akhir sekali 3 kesan sekiranya badan kekurangan protein. Pilih 3. Okey. Pembesaran kanak-kanak akan terganggu. Kemudian luka dan penyakit kulit lambat sembuh. Yang ketiga, tubuh kurang daya tahan penyakit. Dan yang keempat, tubuh menjadi lemah, letih, lesu dan kurang cerdas. Jadi cikgu sini cikgu beri 4, kamu boleh beri 3 sahaja. Okay, alright, so beri 3, so ada 3 markah lah. Okay, so itu saja pecutan kita pada pagi ini. Pecutan mungkin ada 2 jam juga kan. Okay, so sekian dan tahniah pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Okay, terima kasih kerana dapat dapat datang untuk untuk menghadiri pecutan kita pada pagi hari ini. Okay. So, thank you semua yang datang. Okay. Jadi, kita akan jumpa lagi untuk modul yang kedua. Sama juga kita akan buat pecutan untuk minggu depan. Okay. So, terima kasih semua. Okay, siapa yang lambat tu tadi? Yang masih belum type nama, yang belum lagi boleh type terus nama kamu di sini. Okay. Okay, so itu saja pagi ini. Terima kasih semua. Okay, bye-bye. Thank you.